Ya, sahabat semuanya, alhamdulillah kita sudah berehat. Mari kita lanjutkan untuk ini masih ada materi terakhir yang akan dibahas Ustadz, dan setelah itu akan dilanjutkan dengan sumpah syariah dan tanya jawab. Baik Ustadz, dipersilakan untuk memulai. Terima kasih. Ya. Jadi kita sebagai ahli sufi, kita menerima takdir. Kita menerima takdir keseluruhannya. Kita terima takdir itu mengikat hidup kita dari awal hingga akhir. Kenapa kita terima takdir? Pertama, ini tak berjalan. Pertama, ini tak. Okay. Kenapa kita terima takdir? Kerana semua yang berlaku Allah mesti tahu pasal dia maha bijaksana. Dan dari satu pun tidak akan terlepas daripada dia. Jadi semua berlaku, semua kita nak buat, nak gerakkan tangan, kita nak cakap, kita nak lihat apa saja. Dia tahu pasal dia maha bijaksana dan tidak satu pun terlepas dari pengetahuan dia. Kedua, semua yang nak berlaku bukan saja dia tahu, mesti dia luluskan kerana dia maha berkuasa. Kalau sesuatu yang dia tidak luluskan kita boleh buat, dia tidak berkuasa. Semua yang kita buat dia tahu, dia luluskan. Dan semua yang dia luluskan berhikmah. Jadi dia tahu, dia luluskan berhikmah. Semua yang berlaku ada hikmah. Kalau tak ada hikmah, kita tak tahu sekarang, hikmahnya akan datang di hari kemudian. Semua tu ada hikmah, kerana itu dia kata, apakah patut kamu fikir aku buat sesuatu tanpa hikmah? Semua yang dia buat ada guna yang sebenarnya. Ada faedah, ada gunanya. Boleh jadi kamu benci sesuatu tapi banyak kebaikan. Jadi semua yang dia buat, kita buat, dia tahu. Semua yang kita buat, dia luluskan. Semua yang dia dah takdirkan, semua berhikmah. Kan? Semua yang dia luluskan, semua berhikmah. Kan? Kerana itu orang yang beriman yang melihat pada ciptaan-ciptaan Allah berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan benda-benda ini dengan sia-sia. Dan kalau kita tidak boleh terima takdir Allah, ini dia turun. Kalau kita tak boleh terima takdir Allah, maka Allah tidak akan tolong kita. Pasal di sebalik takdir itu banyak faedah, banyak ilmu, banyak kegunaannya. Kalau kita tidak tak mau terima takdir Allah, Allah tidak akan menolong kita. Itu pasal sesungguhnya Allah tidak mengubahkan keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubahkan keadaan yang ada pada diri dia. Allah sudah pilih yang terbaik bagi kita, takdir itu. Kita tak nak terima, maka Allah tidak akan menolong kita. Siapa yang lebih baik mengelolakan hidup kita? Tentu Allah. Dia dah siapkan takdir, kita tak nak terima, maka okey, cari siapa yang kau boleh harapkan, kau bukan Allah. Allah tidak akan menolong kita. Jadi kita orang sufi, kita tidak gaduh, kita terima. Kan? Dan Rasulullah bersabda, siapa kata dia boleh ubah takdir, pasti akan masuk neraka. Kan? Iaitu musibah yang boleh menimpa kita boleh hilangkan, dan bila kita tak kena sesuatu kita boleh kenakan. Kalau kita kata kita boleh ubah takdir, pasti engkau akan masuk neraka. Tak boleh. Jadi kita tengok, apa kita nak buat Allah tahu, apa kita nak buat Allah luluskan. Dan bila dia luluskan, semua ada hikmah. Kalau kita tak nak terima, Allah tidak akan tolong kita. Tidak ada satu pun terlepas daripada dia. Dan takdir itu sempurna. Sempurna. Dia firman, kun, sudah sempurna hingga akhir. Sudah sempurna. Tidak satu pun dia lupakan dalam kitabnya, kitab takdir. Tidak ada yang lebih kecil, tidak ada yang lebih besar. Semua suatu tulis dalam Lauh Mahfuz. Dan takdir itu teguh. Ketetapan dia
pasti berlaku, tidak akan berubah. Jadi sesuatu kita nak buat dia tahu, sesuatu kita nak buat dia luluskan, apa yang dia luluskan penuh dengan hikmah. Dan kalau kita tak nak terima, dia tidak akan tolong kita, pasal di sebalik takdir itu banyak hikmah. Dia tidak akan beri pada kita hikmah-hikmah. Dan takdir itu sempurna, teguh, dan tak boleh berubah. Dia firman kun sudah siap. Kan? Rencana aku teguh, tiada perubahan dalam sunnatullahku. Kan? Maka saintis pun seperti Stephen Hawking setuju. Hidup kita terikat dengan peraturan yang sedia ada. Tidak ada kebebasan memilih. Kebebasan memilih hanyalah satu khayalan. Free will is just an illusion. Dan kerana itulah takdir menjadi rukun iman. Keenam, kita mesti terima buruk dan baiknya takdir, kan? Kalau tidak, kita sedekah emas segunung Uhud pun tidak Allah terima kerana kita belum beriman. Dan ada yang di dalam takdir itu atau dalam Lauh Mahfuz sudah berlaku, ada yang belum. Macam semalam dah berlaku, ini hari sedang berlaku, esok belum berlaku, masih dalam plan induk Lauh Mahfuz belum berlaku. Kan? Dan bila ini semua sudah tertulis dalam Lauh Mahfuz, bila Allah firman kun, jadi orang tak boleh kata 1000 tahun tu dia tahu, 2000 tahun dia tahu, 1 million tahun dia tahu. Tak boleh. Bila firman kun, semua sudah siap. Sudah siap. Ada sudah berlaku, ada yang belum berlaku. Kita boleh tengok ni, dia berjalan macam ini. Kita punya takdir berjalan seperti ini. Conveyor belt berjalan. You tengok ni. Ini Selasa, hari Selasa. Kan? Ini dah berlaku hari ini. Hari Rabu belum berlaku, masih dalam plan induk lagi. Kan? Hari Khamis belum. Belakang esok, hari Rabu sudah berlaku. Ini Selasa dari kemarin. Ini hari Rabu. Khamis belum berlaku, masih dalam plan induk. Jumaat belum. Kan? Kita tengok Jumaat terjadi. Khamis, hari Khamis. Bapa dia berdoa untuk anak dia sembuh. Dan di hari Jumaat anak dia semua sudah pulih. Kan? Semua dah dituliskan. Bukan kita berdoa, kita kena doa. Bapa dia kena doa sampai masa. Dah dituliskan. Kan? Dan tiada pilihan. Syekh Abdul Qadir Jalani tak ada pilihan. Apa Allah tetapkan, Allah luluskan, ia pasti berlaku. Rencana dia tidak akan berubah. Ketetapan dia tidak akan berubah. Tidak satu pun dia lupakan. Dan kita tak ada pilihan, kita terima. Tak ada pilihan. Kita tak boleh ubah takdir. Kita tak ada pilihan. Syekh Abdul Qadir berkata, kita tidak ada pilihan sendiri dalam perkara ini. Kan? Kita mesti hidup ikut kitab takdir kita sehingga hari kebangkitan. Kita mesti hidup mengikut kitab takdir kita sehingga hari kebangkitan. Jadi Nabi Musa menyalahkan Nabi Adam, kerana kau makan buah khuldi tu, kami semua terkeluar daripada syurga. Nabi Adam cakap, ya Musa, engkau tak boleh salahkan aku. Sebelum aku makan buah khuldi tu, ini dah ditulis 40 tahun sebelum aku diciptakan. Sudah ditulis. Bila aku terjadi, aku makan saja lah. Kan? Total, Allah semua yang kita buat, dia tahu. Semua yang kita buat, dia luluskan. Dan semua dia luluskan ada hikmah. Semua dah dituliskan. Ada dah berlaku, ada yang belum berlaku. Semua dah dituliskan. Tidak ada akan perubahan pada dia punya rencana atau sunatullah. Tidak akan ada perubahan. Kita tak ada pilihan. Mesti akur kepada takdir kita. Tak boleh seperti Nabi Adam ke, aku tidak boleh buat apa. Dari tulis 40 tahun sebelum aku dijadikan, aku mesti makan buah khuldi itu. Jadi aku makan. Kan? Maka adakah Allah zalim? Pasal kita tak ada pilihan. Apa yang ditakdirkan kita mesti buat. Kita tak ada free will, kepuasan memilih. Adakah Allah tu zalim? Seperti banyak orang cacat ni semua. Allah tu zalim ke? Kan?
seperti ada bala bencana, tsunami, gempa bumi, taifun. Allah tu zalim ke? Kan? Pertama, bagaimana dia zalim kau semua hak dia? Semua hak dia. Dari ujung rambut ke ujung kaki hak dia. Semua ni hak dia. Macam mana dia zalim? Kepunyaan Allah lah apa yang gaib di langit dan di bumi dan kepadanya lah dikembalikan. Dia punya. Macam mana dia zalim dia buat atas hak dia? Kan? Kalau ada lain Tuhan tentu akan bergaduh. Tak ada, satu saja. Mana yang nikmat Allah kita ragukan? Kan? Mana dia? Semua milik Allah. Dia tidak kongsi dengan sesiapa. Dia punya. Jadi, macam mana dia zalim, dia buat atas hak dia. Kan? Okey. Jadi sahabat kata Rasulullah, aku ada korma dengan air pun Allah punya. Allah punya, bukan kita punya. Kan? Kepunyaan mutlak Tuhan, tiada siapa berkongsi milik dengan dia. Manakah aku punya nikmat kau menafikan? Fa bi ayyi rabbikuma tukadziban. Mana boleh? Kan? Jadi Syekh Abdul Qadir Jilani, orang yang zalim tu mengganggu kepunyaan orang lain. Ini kepunyaan Allah, dia buat pada hak dia. Macam mana dia zalim? Dia buat pada hak dia. So macam mana dia zalim? Itu Syekh Abdul Qadir berkata, kita yang zalim bukan Allah. Allah buat atas hak dia. Kan? Jadi ingat, apa kita buat Allah tahu, apa kita buat Allah luluskan. Kan? Apa yang dia luluskan semua berhikmah. Semua dah dituliskan, semua dah berhikmah. Tak ada pilihan, kita mesti ikut takdir. Ini jadi rukun iman. Dan adakah kerana itu dia zalim? Tidak. Dia buat kepada semua hak dia. Bukan hak kita. Syekh Abdul Qadir juga berkata, orang yang zalim yang mengganggu hak orang lain. Tapi semua tu hak dia. Jadi dia tidak zalim, semua hak dia. Kedua, semua adalah zat dia. Iaitu ciptaan yang kita lihat tu kita sudah tahu adalah penzahiran zat. Transformasi daripada zat menjadi ciptaan, iaitu hakikat kepada sifat. Jadi zat terzahir menjadi ciptaan atau zat berupa ciptaan. Jadi semua yang kita lihat ni adalah zat berupa ciptaan. Jadi dia bermain dengan zat dia, yang zahir pun yang batin zat dia. Pasal sifat wujud ni tidak lain selain dari zat dia. Pasal ciptaan terzahir daripada zat. Dan ini semua berlaku dari hakikat teragung, itu hakikat zatullah azza wa jalla. Jadi dia bermain dengan zat dia. Apa ada salah? Ya Muhammad, bukan kau yang membunuh aku. Yang bunuh dan kena bunuh pun dia punya zat. Mana zat mati? Tak pernah mati. Jadi semua itu zat dia. Bukan saja semua itu hak dia, semua itu zat dia. Dan dia bermain dengan zat dia. Bukan kau yang membunuh Muhammad, yang membunuh aku. Yang dibunuh, yang kena bunuh pun zat dia. Kan? Tiadalah hidup di dunia melainkan main-main senda gurauan. Dan tiadalah hidup di dunia melainkan senda gurauan main-main. Dan juga Profesor Hawking berkata, mungkin ini adalah drama ciptaan komputer ilahi. Dan manusia tidak wujud. Ini mesti kamu terima. Kalau kamu tidak terima, maka akan jadi masalah. Pasal apa?
Bila kita wujud, kita mesti ada milik. Kita tak ada milik. Milik semua hak Allah. Kita tidak ada kan. Jadi kita tidak wujud, itu yang Imam Ghazali berkata. Orang yang mengenal dirinya dan mengenal Tuhannya, nescaya sudah pasti yang mengenal bahawa ia tidak ada wujud. Jadi bila kita kenal Tuhan kita tidak wujud. Jadi macam mana dia zalim pada kita kalau kita tidak wujud? Kan? Kita tak boleh wujud nombor satu. Tapi kita tak berjalan. Kan? Manusia tengok macam gini. Kita tengok MJ, tapi bukan ni plasticine. Plasticine berupa MJ. MJ tak wujud. Kita ni zat berupa kita. Dia tidak wujud seperti ini juga. MJ tidak wujud yang wujud plasticine. Kita tidak wujud yang wujud zat dia. Plasticine menyerupa MJ. Zat merupa kita. Semua ciptaan. Kita tidak wujud. Kalau kita tidak wujud, macam mana Allah zalim dengan kita? Kalau kita tidak wujud, macam mana kita ada milik? Kalau kita tidak wujud, macam mana kita boleh berkata-kata? Tak boleh. Jadi masalah kita tengok, terutama pada ahli syariah, mereka ingat mereka wujud. Kalau kita wujud, Allah wujud, so jadi dua. So ada dua. Tak boleh. Bila firman kun, tak ada apa pun wujud bersama dia. Itu kun dia, firman pada diri dia. Sedikit diri dia tu menjadi semua ciptaan. Yang kita kata mahalus. Menjadi semua ciptaan. Daripada aku terjadi semua tu, kepada aku semua ini kembali. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan yang wujud hanya satu, dia. Seperti air batu iceberg di atas lautan. Daripada air lautan menjadi iceberg. Bila cair iceberg menjadi kembali kepada air lautan. Setiap masa satu kewujudan. Kita tidak wujud, macam mana dia zalim pada kita. Jadi ujian juga untuk mengajar ataupun kebaikan kita. Ikra, Allah mengajar sesuatu yang kita tidak ketahui. Ya. Dan saintis juga dapat tahu di sebalik macam apa tu tsunami, gempa bumi dan sebagainya, ada tenaga yang besar. Kalau kita dapat menundukkan tenaga yang besar di sebalik tsunami, di sebalik gempa bumi, taifun dan sebagainya, kita punya dunia punya keperluan pada tenaga insya-Allah cukup. Jadi Allah SWT janji, aku tundukkan apa di langit dan di bumi untukmu. Berarti tsunami ke gempa bumi akan tunduk pada kita, khalifah Allah. Dan tenaga mereka insya-Allah kita akan gunakan. Jadi dia mengajar supaya bagaimana mengatasi tsunami, gempa bumi dan sebagainya. Jadi bila ada balak bencana, dia sebenarnya menguji kita. Dan kita tengok lipas ni yang kita pijak sampai mati. Ini lipas yang bunuh 90% bakteria yang berbahaya kepada kita dalam rumah kita. Ini lipas. Tapi kita pijak sampai perut dia terkeluar. Kan? Jadi penerimaan takdir bawa rahmat. Ini saya nak tekankan. Bila kita terima takdir, kita tidak marah. Kita tidak akan marah. Kita akan apapun, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita tidak akan marah. Kita cool. Tidak akan marah. Kita tidak akan stres. You tengok ni ya. Penerimaan takdir membawa rahmat.
Ini sandiwara ilahi lah, kita tahu tadi. Dia tengok, tengok ni. Kenapa anak aku kahwin kau tak datang? Kan? Kita punya abang marah kita. Kenapa tak datang kan? Tapi kalau ini takdir, kita terima. Kita tidak akan marah abang kita. Kan? Kenapa aku sakit kau tak datang melawat? Dia marah kita. Tapi kalau kita boleh terima takdir, kita tidak akan marah. Kerana suatu tulis, dia tidak akan datang, dia tidak akan datang. Kenapa hari raya kau tak datang ziarah ke rumahku, bergaduh? Kalau dah ditakdirkan dia tak boleh datang, dia tak boleh datang. Kita tak boleh mendahului takdir. Takdir dulu baru kita. Kenapa bapa meninggal kau tak datang melawat? Bergaduh. Kalau kita terima takdir, adik-adik, kenapa bapa meninggal dia tak datang? Kita berkata, semua dah ditakdirkan. Dia datang, dia tak datang, bapa meninggal, ditakdirkan. Kita tidak mendahului takdir. Jadi kita tak boleh marah pada dia. Sebab ditakdirkan dia tidak akan datang, dia tidak akan datang. Kalau ditakdirkan dia datang, dia mesti datang. Jadi bila kita berpegang pada takdir, paradigma dia suatu tinggi. Kita lebih banyak ketawa, senyum daripada marah. Pasal kita lihat Allah bersandiwara kan. Dia bawa ketenteraman. Kita tak buat pikul orang lain punya dosa kan. Dia buat dosa, dia pikul sendiri kan. Kita tidak marah kan. Dia jadi jokul. Apa pun berlaku, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi kita ada pembantu rumah. Baru datang ni dia nak balik. Pembantu rumah dari Indonesia. Saya mau pulang. Baru sampai Singapura udah mau pulang. Tapi kita silap. Kita tak tengok nama dia. Sekejap binti pulang. Kita tak nampak kan. Tapi kerana kita tahu dia mau pulang udah takdir. Udah kita enggak marah kan. Atau kita nampak kita punya isteri lari dengan Bangladesh. Wassalam jo dia cakap kan. Dia lari dengan Ghulam Mahmud. Isteri kita melari binti jantan. Lari kan. Dia tidak akan marah. Kerana sudah ditakdirkan. Tidak akan kita bunuh. Tidak. Kita terima. Sudah ditakdirkan. Apa nak buat kan. Sama juga anak kita mati kena dadah. Mati dadah. Kita tidak marah. Kita reda. Kerana sudah ditakdirkan. Dan nama dia pun almarhum Dadahan bin Jo. Kan? Anak kita juga, anak luar nikah. Kita tidak akan marah. Kita terima. Sudah ditakdirkan. Tak boleh bikin apa. Jadi pandangan kita, kefahaman kita sudah lain. Anak kita Hamilun binti Jo. So hamil kan. Kan? Adakah kita akan marah, bunuh dia? Tak. Sudah ditakdirkan. Kita reda. Apa pun kita reda. Kan? Anak minum arak. Dia punya nama Minum binti Jo. Dia minum arak. Kita akan marah. Ya, kita nak tegur. Tapi kita tidak akan sampai marah, nak pukul, nak bantai. Sudah takdir. Dia tidak akan buat ini kalau Allah tidak tahu. Dia tidak akan buat ni kalau Allah tidak luluskan. Dan sudah dituliskan. Dia mesti buat. Kan? Jadi dia minum, dia berjudi anak ni. Anak kita suka berjudi, Judin ni. Judin ni suka berjudi. Dia tak boleh tahan. Tapi kita tetap cool. Jadi bila kita boleh faham ini, takdir kita boleh terima, kita tidak akan bergaduh dengan orang. Pasal kita nampak semua kelakonan manusia itu adalah sudah ditakdirkan. Dan apa pun berlaku kita kata, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dengan itu kita reda, apa juga berlaku kita reda. Maka Allah berfirman, seseorang itu tidak masuk ke syurga dengan amalannya, tapi dengan keredaan Allah. Jadi kita reda, apa pun berlaku, kita reda, kita tidak marah, kerana kita terima takdir. Kalau kita tak terima takdir itu, jadi kita marah, kan? Kita tidak berkata lembut, kita tidak tidak berdebat dengan baik. Kita tengok ni, menolak membawa pada.
Kita mesti seru jalan hikmah dengan kebijaksanaan, nasihat, pengajaran, berbahaslah. Hendaklah kata dengan lemah lembut. Tapi kita tak terima takdir, kita menyeksa. Bila kita menyeksa, kita menjadi kejam dan bengis. Dan sikap kita yang kasar, keras, sakit berhati, tentulah mereka menjauhkan diri daripada kita. Tengok ni, budak dah besar nak pukul dengan tali pinggang. Tak boleh terima takdir, pukul. Tengok isteri tarik rambut suami sehingga bulan purnama. Dia tarik menjadi bulan purnama kan. Kenapa begini? Kerana tidak boleh terima takdir. Kan? Atau pukul anak tu sampai badan begitu berbelai-belai. Kerana tidak boleh terima takdir. Bila anak ni bodoh, ni pengotor dan sebagainya. Kita tak boleh terima, kita sebat sampai begini. Atau dengan pisau bunuh, lepas tu menyesal. Kenapa? Kerana tak boleh terima takdir. Ada yang bunuh diri, terjun ke sungai, habis kan. Jadi bila kita boleh terima takdir, baru kita boleh sampai pada paradigma yang tinggi. Jadi kepada kalian ahli sufi, saya berpesan, peganglah kepada takdir sekuat-kuat. Yakinlah di sebalik takdir itu ada hikmah yang baik untuk kita. Kerana Allah adalah maha bijaksana. Segala yang kita nak buat, dia tahu. Segala yang kita nak buat, dia luluskan. Pasal dia tahu, pasal dia maha bijaksana. Dia mesti luluskan kerana dia maha berkuasa. Kalau tidak, kita boleh lepaskan, bypass dia berkuasa. Tak boleh. Jadi setiap kita buat, dia tahu. Setiap kita buat, dia selalu luluskan. Setiap kita buat, sudah ditulis di Lauh Mahfuz. Kita mesti buat. Sudah dituliskan, baru kita buat. Setiap yang dia luluskan berhikmah. Banyak faedah, keuntungan, ilmu dan sebagainya. Kalau kita tidak mau terima ini, Allah tidak akan menolong kita. Ada yang sudah berlaku, ada yang belum berlaku. Ini hari sudah berlaku, kemarin sudah berlaku, esok belum. Esok masih dalam Lauh Mahfuz. Akan datang esok. Jadi ada yang berlaku, ada yang belum berlaku. Dan semua tu mesti berlaku mengikut sudah dituliskan. Jadi kalau isteri lari dengan Bangladesh, dah dituliskan, apa nak marah. Anak jadi penagih dadah, sudah dituliskan, tak boleh bikin apa. Dia nak keluar pun masuk balik, nak keluar pun masuk balik. Dah tuliskan. Apa juga berlaku, Rasulullah kata, kita mesti terima baik dan buruknya takdir. Dan jangan mengandai kalau ini berlaku, engkau buat begini tidak akan berlaku. Jangan, Rasulullah kata. Itu menjemput syaitan, menggoda kita. Jadi kita jadi marah. Jadi bila kita boleh terima takdir, hidup aman. Dunia akan menjadi aman. Menjadi aman. Jadi kalau orang langgar anak kita cedera parah, dia minta maaf, Tuan, saya tak boleh kawal kenderaan, saya langgar anak awak, saya minta maaf. Kita tidak akan marah, tak apa, sudah takdir. Mesti berlaku, mesti berlaku. Tengok, kan? Suami datang, dek, adinda, kanda suar, kahwin lagi satu lah, minta maaf lah kan. Habis isteri cakap, saya maafkan tapi saya mau cerai. Kenapa minta cerai? Dah ditakdirkan juga. Takdir kan. Takdir kan. You tak boleh marah. Dia tak marah you kahwin. Tu ada takdir kan. Kalau dia nak cerai, dia cakap itu takdir. Dia tak boleh. Kan? Takdir. You punya adik tidak datang tengok you jadi marah. Kenapa tak datang, aku sakit lah. Tapi kalau you terima takdir, you cakap tak apalah. Kau tak datang pun tak apa. Kan? Pasal ini semua sudah ditakdirkan. Kalau kau ditakdirkan datang, mesti datang. Jadi kita boleh faham takdir, kita tak hot. Kita tak jadi pemarah. Kita tak jadi
orang yang stres. Ada apa-apa pun naik, serah dan tunggu. Kita tidak jadi masalah. Apa juga berlaku, ada kebaikan, ada pelajaran, ada ilmu dan sebagainya. Kita reda dengan ketentuan Allah. Itu pasal tidak seorang masuk ke syurga dengan amalan dia, tapi dengan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini kita punya hidup ahli sufi. Dan kita juga tahu semua tu milik Allah. Macam mana kita nak bising? Apa pun itu pun milik Allah. Apa terjadi pun pada benda itu milik Allah, bukan milik kita. Dia bermain dengan zat dia. Kita tidak wujud. Bagaimana kita nak marah? Semua hak dia. Kan? Jadi sebagai ahli sufi, you mesti faham ini. Supaya you tidak jadi stres, panas baran, mengamuk tak tentu pasal dan sebagainya. Malahan you menjadi tenteram, aman, damai, menerima apa juga yang akan terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ingatlah saya pesan ini. Kita ahli sufi. Kan? Dan di sini saya nak tambah tentang kita punya pendekatan pada dunia antarabangsa. Dunia antarabangsa, terutama orang-orang barat, agama mereka tidak bagus. Kerana mereka sudah benci pada agama Kristian mereka. Yang mereka kata Tuhan mereka zalim, suka membunuh, suka menyeksa dan sebagainya. Mereka tidak boleh terima Tuhan macam ini. Kenapa Tuhan jadikan kita nak menyeksa, nak taruh kita dalam neraka, nak seksa kita kekal selama-lamanya? Kenapa begini? Dan ini menjadi lebih teruk bila umat Islam yang berpandangan sebelah mata, dia mengatakan kau mesti masuk neraka, engkau bukan orang Islam, kau mesti masuk neraka. Oh, orang yang buat jahat, yang berdosa mesti masuk neraka. Kan? Orang yang derhaka ibu bapa masuk neraka. Dan macam-macam lah masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka, masuk neraka. Ini yang buat orang-orang barat yang ada kepandaian daripada Oxford, Harvard, Yale, Cambridge dan sebagainya. Mereka bertanya kenapa Tuhan kau begini zalim, Tuhan dalam Bible ni sangat zalim. Buka Bible asyik torture. Asyik apa tu? Nak seksa, nak bakar. Ini apa ni? Ini Bible ke? Ini buku hantu ke? Buku syaitan? Asyik nak menyeksa je. Jadi Bible itu daripada Injil kepada Al-Quran. Al-Quran pun sama. Kalau kita berdakwah menekankan ini, orang barat tidak akan mau berterima. Dia tidak akan terima Tuhan yang zalim. Dia tidak akan terima Tuhan yang akan masukkan orang dalam neraka. Tidak akan terima. Dia tidak akan terima Tuhan menjadikan manusia untuk menyeksa. Tidak akan terima. Dan ini yang terjadi di masyarakat barat. Sehingga banyak yang menjadi free thinker dan atheist. Tidak percaya pada Tuhan. Ini kita akan hadapi tidak lama lagi. Bila umat kita di Nusantara ni menjadi lebih educated, lebih berpelajaran, lebih
expose, terdedah kepada internet dan perkara-perkara yang berlaku di seluruh dunia. Mereka akan bertanya yang sama yang dihadapi oleh Kristian sama dengan kita. Rasulullah SAW kata kau akan mengikut dia tapak demi tapak sehingga masuk ke dalam lubang biawak. Kenapa Tuhan tu zalim? Kenapa Tuhan tu suka menyiksa? Dalam Al-Quran banyak ni. Jadi kita yang pendekatan. Dalam Al-Quran pun ada firman dia. Hidup ini senda gurauan, main-main. Kampung akhirat baik bagi. Jadi kita gunakan ayat ini ada dua. Kita menyatakan kepada kaum kafirun. Tidak. Dalam Al-Quran tu seksa saya semua gertak. Sampai sekarang belum ada masuk neraka. Sampai sekarang Allah tidak menyeksa orang kafir yang ada di dunia ni. Tidak. Ini hanya untuk menakutkan kaum jahiliah pada masa itu. Yang tak bertamadun. Yang jahat-jahat dan sebagainya. Nak takutkan mereka. Allah keluarkan cerita pasal neraka. Seksa dalam neraka. Untuk menakutkan mereka supaya mereka balik ke pangkal jalan. Cuba fikir macam mana kita dimasukkan neraka. Rambut ni apa dosa rambut ni? Rambut ni apa dosa masuk neraka? Kan? Misai ni apa dosa misai masuk neraka? Janggut ni apa dosa masuk neraka? Apa dia buat? Kuku ni apa dosa? Nak masuk neraka apa dosa dia? Kamu pandai-pandai nak masukkan saya ambil kuku, saya ambil rambut, saya ambil ini apa ni bulu mata. Kan? Nak masuk apa dosa dia? Jantung saya, paru-paru saya nak apa dosa dia? Kamu nak masukkan nyawa saya dalam neraka, apa dosa nyawa saya? Kamu nak masukkan jasad saya dalam neraka, apa dosa jasad saya? Tanpa nyawa dia suap mati. Apa dosa dia? Tanpa roh dia tak boleh bergerak. Kamu nak masukkan roh dalam neraka, apa dosa roh? Tanpa minda, roh tak boleh berfikir. Kamu nak masukkan minda saya dalam neraka, Allah yang mengilhamkan kefasikan dan ketakwaan. Jadi macam mana? Apa dia? Dan seluruh anggota kita, hujung rambut ke hujung kaki, ada lebih dari 50 trilion sel atom yang bertasbih kepada Allah. Adakah atom yang tak bersalah ni pun masuk dalam neraka? Fikir. Itu pasal rahmat dia mendahului kemurkaan dia. Pasal itu, ikut Rasulullah, ada 99 rahmat dia menunggu kita di belakang hari. Dan Rasulullah berkata, kalau orang kafir tahu tentang 99 rahmat dia menunggu kita di belakang hari, tidak akan ada putus asa masuk neraka, masuk syurga. Tidak akan ada. Dan bukan saja itu, Nabi Isa pernah bermohon pada Allah, ya Allah, ampunkanlah iblis dan sekutu-sekutu dia. Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Apa Allah firman? Beritahu dengan iblis dan sekutu-sekutunya. Kalau mereka berkata, ya Allah, aku sudah berdosa kepada kamu, maafkan kami. Allah akan maafkan dan letakkan mereka di posisi sebelum mereka dihalau daripada syurga. Begitu. Dan Allah tidak taruh masa. Kau mesti terima ni 6 bulan, 10 tahun, tak ada. Beritahu mereka, ya Allah, katakan pada aku, Allah, aku sudah berdosa, ampunkan dosaku. Itu saja. Tak ada time limit. Begitu baiknya Allah SWT. Anytime dia kata gitu, Allah ampunkan. Kalau Allah boleh ampunkan iblis dan sekutu-sekutunya, ada masalah dengan kita. Jadi, saya mengatakan pada kaum yang bukan Islam, yang negara barat,
Dalam Al-Quran Allah berfirman, hidup dalam dunia ini senda gurauan, main-mainan. Ini adalah pentas ilahi, sandiwara ilahi. Engkau akan hidup mengikut kitab ni sehingga hari kebangkitan. Itu skrip kita. Jadi kita dapat skrip Islam, Islamlah. Orang yang dapat skrip Kristian, Kristian lah. Tak boleh ubah takdir. Tak boleh ubah. Orang yang dapat skrip binatang, binatang lah. Ini apa ni, ruh dapat skrip binatang-binatang, pokok dan sebagainya. Masing-masing mengikut skrip masing-masing. Kamu akan hidup mengikut kitab ni sehingga hari kebangkitan. Tidak ada pilihan. Dia mau begini. Rasulullah kata, Ya Allah, kenapa masih lagi ramai tidak beriman? Allah berfirman, kau jangan jadi orang yang jahil, Muhammad. Kalau aku mau seluruh dunia ini beriman, aku boleh buat begitu. Dia tak mau. Dia mau berkendak begini. Masih ada orang kafirun dan sebagainya. Pasal skrip dia dapat kafirun. Kamu dapat skrip Jawa, Jawa lah. Boyan lah. India lah. Mana boleh ubah. Kamu dapat skrip wanita lah. Lelaki lah. Tak boleh ubah. Kan? Sudah ditetapkan, tak boleh ubah. Kalau sudah ditetapkan, kenapa mesti masuk neraka? Itu pasal dia akan senda gurauan, main-mainan, kampung akhirat menunggu kamu. Berarti habis ni, syurga menunggu kita. Tidak kira kafir ke Islam ke, tidak kira. Kamu ikut skrip masing-masing. Akhirnya syurga. Jadi mu'alaf pun hati senang. Yang menangis jumpa saya, Ustaz, terima kasih. Saya selalu fikirkan mak bapak saya yang belum masuk Islam, Ustaz. Diorang baik dengan saya. Saya seorang Islam. Bagaimana nasib diorang dia nangis? Dia dengar ini, oh. Satu makcik jumpa, terima kasih Ustaz, saya dah boleh tidur. Kenapa cik? Saya tak boleh tidur kalau saya dulu muda-muda saya heboh sekali. Masa muda dia heboh. Makcik dia kan. Kalau ingat saya berdosa, saya selalu takut nak masuk neraka. Ustaz. Tapi ini sudah ditetap. Siapa yang you buat Allah tahu. Apa yang buat Allah sudah tetapkan. Sudah luluskan dan tetapkan. You tak ada pilihan Syekh Abdul Qadir. You mesti buat. Jadi kita dapat skrip Islam, Islam lah. Hidup sebagai orang Islam. Yes, dapat skrip kafir, hidup kafir. Dia dapat skrip jadi binatang, binatang lah. Dia dapat skrip jadi pokok, pokok lah. Semua itu berroh, bukan tak ada. Semua itu berjawa. Semua itu ada otak, bukan tak ada otak. Semua ada seperti kita. Cuma yang bezakan mereka dengan kita adalah ilmu. Allah memberi mereka sedikit ilmu, kita lebih. Jadi soal neraka dan syurga jangan kita putuskan. Kita serah pada Allah SWT. Jadi kita bayangkan ini adalah semua adalah skrip. Kita semua adalah seniman. Dan belakang hari Allah akan beri ganjaran syurga pada semua yang berlakon, termasuk yang kafirun. Orang kafir boleh terima. Dan banyak dan mengikut saya. Mereka boleh terima. Dan mereka terima Allah itu tidak zalim. Ini hanya lakonan. Mereka boleh terima kalau lakonan. Jadi apa yang dikatakan neraka siksa dalam Quran adalah hanya gertak untuk zaman jahiliah dulu. Zaman sekarang dah tak terpakai. Sekarang ada firman yang lain. Kalau mereka berdamai dengan kamu, Allah tidak membenar kamu mengatasi mereka. Berbahaslah, berhujalah dan sebagainya dengan hikmah dan kebijaksanaan. Tidak disuruh pukul, bantai, bunuh dan sebagainya. Tak ada. Jadi inilah kita dapat sampaikan kepada orang barat, dia boleh terima. Ya Allah tidak zalim. Ini adalah sandiwara hidup. Masing-masing dapat skrip masing-masing. Kamu dapat skrip wanita, kamu hidup sebagai wanita. Tak boleh tukar. Kan? Melainkan dalam skrip juga tertulis, kamu akan tukar jantina. Kalau tidak, sampai mati kamu.
Kamu dapat skrip lelaki. Kamu dapat skrip orang Melayu. Dapat skrip orang Jawa. Dapat skrip nak kakek, nak benar orang boyan. Dapat jauh West Mangan. Kan? Dapat India, Wanakam, Amai lah, apa lah. India tak boleh ubah. Kan, tak ada pilihan. Itu Syiah berkali kata tak ada pilihan. Dan kalau tak ada pilihan, macam mana boleh masuk neraka? Kan? Jadi kita sampaikan kepada orang Barat, ini adalah satu pentas ilahi. Semua berlakon. Semua akan dapat ganjaran. Syurga. Diorang boleh terima dan diorang tidak cakap Tuhan kita zalim. Diorang tarik balik. Diorang tak jadi marah dengan kita, benci kita, Islamofobia. Tak ada lagi. Diorang terima Allah tu sebenar-benarnya. Memang maha pengasih, maha penyayang. Kalau ini adalah sandiwara hidup, diorang tak ada problem. Jadi kita dapat berdakwah kepada mereka. Berdakwah dan membersihkan nama Tuhan kita. Membersihkan Islam dari kutukan mereka. Mereka tidak boleh kata lagi Tuhan ni jahat, suka pada seksa. Mana dia ada seksa orang? Mana ada neraka sekarang? Itu hanya dalam kitab Al-Quran dan Bible untuk menakut-nakutkan orang yang tidak bertamadun pada masa itu. Kan? Jadi kita jangan bergaduh dengan kita perkara ini, serah dengan Allah. Tapi dengan orang Barat kita tunjuk Allah tidak zalim. Dia berfirman, aku tidak zalim kepada hamba-Ku walaupun satu hama atau satu atom. Dan mereka ini sandiwara hidup, mereka boleh terima. Wah, sandiwara orang tidak jadi marah. Kan? Jadi ini pendekatan ahli sufi. Kita membela dan membersihkan dan mensucikan nama Tuhan kita. Tuhan kita yang diherdik, dimaki, dicaci, dihamun oleh masyarakat Barat. Quran yang dihina, dimaki, dicaci. Islam begitu juga, Rasulullah begitu. Kita mempertahankan. Dan alhamdulillah banyak boleh terima. Sehingga ada yang mengikut syarahan kita. Jadi saya nak berkata pada kita ahli sufi, kita akan berjumpa zaman ini dan ahli syariah tidak dapat berbuat sesuatu pun untuk mengembalikan Islam kepada keadaan asalnya. Kerana mereka, anak-anak kita akan lebih terpelajar, lebih terbuka kepada internet dan mereka akan start menyoal tentang Allah, kezaliman Allah. Tentang Allah suka menyeksa. Tentang kenapa wanita mesti masuk neraka begitu banyak. Kenapa tidak ada pilihan. Kan? Kenapa Al-Quran ni buku cerita pasal seksa, bunuh dan sebagainya. Kenapa buku yang sepatutnya suci mencerita pasal pembunuhan, seksa dan sebagainya. Mereka akan tekan kepada Islam. Islam agama yang bengis, agama yang suka pada kekerasan, terorisme, radikalisme dan sebagainya. Kan? Syariat tak boleh buat apa. Sampai sekarang senyap tak berani ke depan memperbetulkan. Tapi kita ahli sufi, kita bisa. Kita boleh terangkan pada mereka. Mereka boleh terima. Jadi kalian sahabat-sahabat saya, kena bersedia di hari muka. Cubaan-cubaan begini akan datang. Dan syariah tidak dapat mengatasinya. Kita insya-Allah dapat mengatasi. Jadi saya berpesanlah pada kalian. Lihat jawapan-jawapan saya ditaruh di Yamas tentang Korah, tapi dalam bahasa Inggeris boleh dijurubahasakan pada Melayu. Dan belajar bagaimana teknik kita bila berjumpa dengan orang-orang Barat yang tidak percaya pada Tuhan atau kewujudan Tuhan atau ke
kebaikan Tuhan. Saya terima. Jadi itu saya nak sampaikan, insya-Allah kalau ada masa saya akan di lain masa saya akan lanjutkan tentang ini. Dari ini saya balik kepada Bayu untuk acara seterusnya. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Ustaz.